Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani washrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi wa hawli wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sambung Idaman Penuntut jilid yang pertama, muka sambungan muka surat 77, Rumi, Jawi 149 Jawi, Rumi 77, yang mana kita membahaskan berkaitan dengan i'tikaf. Jarang kita bahas bab i'tikaf. Yang mana kita dah bahas i'tikaf tu belum masuk rukun-rukun. Belum masuk rukun-rukun. Tak masuklah ni rukun-rukun. Yang mana kita dapat tahu bahawasanya hukum i'tikaf ni, satu perkara yang sunat, yang mana sunatnya yang terawal ditinggalkan. Dan i'tikaf ni adalah ibadah umat terdahulu rupa-rupanya. Nabi Ibrahim, umat dia ada i'tikaf tu ada. I'tikaf tu memang ada. Jadi kalau boleh kita buatlah, kerana kita dah bahas baru ni kan, minggu lepas. Kalau boleh buatlah. Kalau sebelum-sebelum ni tak buat tahun ni. I'tikaf ni dia antara ibadah yang terawal, yang orang tak buat dah, kerana mungkin sebab anggap, yalah, duduk kat masjid nak buat apa? Duduk kat masjid mesti nak sembahyang, lepas sembahyang balik tu lah. Padahal duduk kat masjid itu dah ibadah. Duduk saja, jangan sembahyang. Tak sembahyang, tak baca Quran, tak zikir, itu dah ibadah dah. Tapi kita macam mana tahu, salah faham macam mana tu? Tak tahulah, kita salah faham bahawasanya bagi kita ibadah-ibadah ni macam baca Quran, mesti buat sesuatu untuk jadi ibadah, mesti sembahyang, mesti buat sesuatu. Sedangkan tak semestinya. Malah i'tikaf ni lebih-lebih lagi, mudah aja, duduk saja je. Duduk saja je.
dah dapat pahala dah. Lelaki atau perempuan? Isteri-isteri Nabi ada yang i'tikaf. Ada yang i'tikaf. Nabi pula selalu beriktikaf. Ketika akhir hayat tahun terakhir, kewafatan Nabi tahun terakhir, 20 hari yang i'tikaf. Sebelum tahun terakhir tu 10 hari yang terakhir yang kita dah bincang sebelum ni kan. 10 Ramadan terakhir. Tapi pada tahun terakhir, maksudnya umur Nabi 63 lah. Tak lama lepas tu Nabi wafat. 20 hari yang i'tikaf. Bila sebut i'tikaf ni, i'tikaf sungguh lah. Kalau kita kata i'tikaf, kalau kata bulan Ramadan, masuk 20 hari bulan Ramadan, masuk masjid. Keluar raya. Tu i'tikaf. Tu yang Nabi buat, sahabat buat tu lah. Kita mungkin tak sampai tahap tu kot. Masuk tu 20 Ramadan, keluar 1 Syawal. Malam maghrib tu yang 1 Syawal, yang takbir raya tu, masa tu baru keluar. Keluar balik lah maksudnya. Itu yang para sahabat buat. Makin lama, orang tak buat gitu dah. Masuk mungkin dalam 12 jam, 15 jam, lepas tu balik rumah. Makin lama, orang mari dalam 7-8 jam i'tikaf, lepas tu balik. Makin lama, 2-3 jam i'tikaf, lepas tu balik. Makin lama, tak ada i'tikaf langsung. Kalau boleh buat tu, masuk 20 hari bulan, masuk 20 Ramadan, keluar 1 Syawal. Allah. Boleh buat, boleh. Nabi 20 hari. Habis tu nak buang air apa semua. Maksud apa sahaja perkara yang tak boleh buat dalam masjid. Keluar tu, masuk balik, dia dikira i'tikaf, tak putus i'tikaf dia. Apa yang tak boleh buat dalam masjid? Buang air besar. Maka dia keluar pergi buang air besar, dia masuk balik, tak putus i'tikaf. Apa sajalah. Makan tak boleh dalam masjid. Katalah makanan dah habis. Kena pergi kedai. Pergi kedai. Makan. Balik. Tak putus i'tikaf. Sebab tak boleh buat dalam masjid. Apa yang tak boleh buat dalam masjid, tak apalah keluar. Lepas tu balik terus. Yang mana yang tak boleh buat tu keperluan sungguh lah. Macam makan, minum semua tu kan. Buang air. Tukar baju, mandi. Bukan benda-benda lain. Kalau benda-benda selain daripada tu, putus lah. Maksudnya putus tu keluar, habis lah i'tikaf dia. Kemudian kita bahas juga berkaitan dengan Imam Syafi'i kata malam ganjil dan dia mengharapkan 21 dan 23. Tiap-tiap tahun gitu. Imam Syafi'i harapan dia. Ataupun dia sentiasa lebihkan 21 dan 23 Ramadan. Tapi dia kata, Nabi sebut ganjil, tapi aku mengharapkan. Aku mengharapkan 21 23. Imam Ghazali lagi detail. Tu dia bagi tu. Muka surat 76 tu, dia bagi satu-satu. Cara nak tentukan malam Al-Qadar, dia macam apa dia panggil? Spot dia panggil apa? Kalau macam nak periksa, apa dia panggil? Score ke apa? Orang panggil apa? Ashraf. Ashraf? Tak apa. Tanya 3 kali pun tak jawab. Maksudnya dia mengharapkan apabila jatuh pada tahun-tahun tertentu pada hari ini. Dia harap tu maksud dengan kajian sekali, kata Imam Ghazali. Dengan kajian sekali. Jadi kaji tu macam mana? Dia tengok tiap-tiap tahun kan, yang kita bahas sebelum ni. Jadi Imam Ghazali dia lebih detail. Dia kata kalau jatuh mana? Hari Ahad, maksudnya 1 hari bulan Ramadan tu hari Ahad, ataupun 1 Ramadan hari Rabu, malam Al-Qadar akan berlaku pada 29. Jadi lebihkan 29. Dalam keadaan jangan tinggal yang lain, cuma lebihkan yang itu aja. Kalau kena hari Isnin 1 Ramadan, malam ke-21. Kalau hari Selasa dan hari Jumaat 1 Ramadan, malam 27. Kita tahun ni kan? Tahun ni Selasa kan? Maka tahun ni 27. Kata Imam Ghazali, jika 1 Ramadan hari Khamis, malam Al-Qadar 25. Jika 1 hari bulan hari Sabtu, malam Al-Qadar 23. Jika
Habis dah. Kata Syekh Abu Hasan Asy-Syazili, sejak daripada balik dia cuba amalkan kaedah ni, tak pernah tak dapat. Tiap-tiap tahun dapat. Kata dia. Dan pula tu, kata Sayyidina Ubay dan Ibnu Abbas, kira macam ni. Dalam surah Al-Qadar, Lailatul Qadr ada berapa huruf? Lam, ya, lam, ta marbutah 4. Lam, ya, lam, ta marbutah alif, lam, qaf, dal, ra. Dalam surah Al-Qadar tu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr tu. Wa ma adraka ma lailatul qadr khairun min alf syahr. Ada 3 kali. Lailatul Qadr ada 3 kali. Dan Lailatul Qadr ada 9 huruf. Lam, ya, lam, ta marbutah alif, lam, qaf, dal, ra, 9. Dan Lailatul Qadr 3 kali. 9 kali 3 27. Maka jatuh 27. Kena sama dengan Imam Ghazali. Jadi kuat ni. Tahun ni kuat 27. Jadi kita amal macam biasa. Bagi orang yang tak apa nak rajin macam kita lah. Kalau rajin dia tak malam lah. Jangan ambil betul-betul ni. Buat tiap malam 30 hari. Yang malam-malam macam kita ni, ambil ganjil dan 27 tu lebih sikit. Gitu je. Kalau sedekah 27 malam tu lebih sikit daripada malam-malam lain. Gitu lah. Sebab tu, bagi orang yang tak rajin macam kita ni, lemah amal, lemah iman, lemah amal kita ni, cara nak dapat malam Al-Qadar yang paling mudah adalah dengan i'tikaf. Sebab apa? Duduk je lah dalam masjid, garanti dapat malam Al-Qadar. Walaupun tak baca Quran, walaupun tak sembahyang. Malah walaupun tidur sekalipun. Kalau tidur dekat rumah, kenalah malam tu malam Al-Qadar, tak dapat. Dia kena bangun, tahajud, sembahyang dan sebagainya, doa, zikir, baca Quran, baru dapat. Sedekah, baru dia dapat malam Al-Qadar. Kalau dia tidur, esok tu tengok tanda-tanda ni malam Al-Qadar semalam, dia tak dapat. Tapi kalau dia tidur kat masjid, dengan masa dia masuk masjid dengan i'tikaf, tidur dia tu kira kali lah lebih baik daripada 1000 bulan, kali 83 tahun. Tidur dia tu ibadah 83 tahun. Macam Ashabul Kahfi dah. Ashabul Kahfi lagilah, cuma macam tu lah tidur dia tu. Tidur tu bangun lah. Macam tu lah ibadah tu. Jadi bukannya susah sebenarnya nak dapat. Tidur je kat masjid. Bukannya susah. Tidur sahaja di masjid. Tapi tu lah. Tidur pun tak boleh nak buat ibadah. Tu kita teruk kita ni. Kalau kata banyak kau sembahyang tahajud, rasanya lagi tak ada harapan. Suruh tidur pun tak boleh. Kalau boleh, penuh dah Salahuddin ni. Saya tengok dan beberapa tahun ni, siapa sangat Majali, 3 orang tu je tidur. Dan ujung-ujung, kepatutnya penuh tidur luar tu. Sebab apa? Tidur pun dapat malam Al-Qadar, pun tak nak. Oh, teruk sungguh kita. Datang masjid dan tidur. Cuba buat program tu. Asyik datang masjid dan tahajud, orang tak ramai. Datang masjid untuk tidur. Tidur apa? Tidur berjemaah. Tak apa, niat i'tikaf dulu lah. Masuk niat i'tikaf. Mungkin buat sedikit program sebelum tidur tu. Biar ramai-ramai. Tak bangun tahajud pun tak apa, tidur. Tahajud di dalam ni. Kita buat 2. Cubalah, kan sekarang macam-macam orang buat kan. Subuh seperti Jumaat lah, itu macam-macam. Masjid ada bola lah, ada itu. Budak-budak bagi duit kan, macam-macam. Teknik untuk tarik orang. Ini antaranya bulan Ramadan nanti. Antara. Banyak lagi cara lain. Kalau ada rasa lebih baik, pakai cara lain. Cuma macam-macam cara dah buat tak? Ramai tak? Macam tu tak? Jadi buat. Teman-teman sekarang ni semangat dia lain macam tak? Heran betul. Subuh boleh pergi macam Jumaat. Tak terbayang akal. Tapi boleh jadi tiba-tiba atas semangat, atas beberapa sentimen. Campur lah beberapa sentimen. Campur. Bak Palestin lah, bak boykot lah, bak apa, campur. Jadi semangat tak tentu pasal lah jadi semangat. Tiba dengan semangat tu, pandai pula orang-orang tertentu guna untuk salurkan saluran yang betul. Penuh. Tak kisahlah bermusim ke tak bermusim, lepas ni kurang ke. Yang penting sekarang penuh subuh. Di tempat-tempat yang berjaya lah. Okey tu, okey sangat lah. Dia pandai menggunakan sentimen-sentimen yang ni. Pandai. Macam tu lah kita nak. Pandai ambil kesempatan untuk letak saluran semangat tu ke jalan yang betul. Tak mau semangat pergi tempat lain pula nanti. Jadi tak seronok lah. Jalan yang betul. Dah
Jadi macam mana caranya? Tidur je bulan Ramadan malam 10 yang terakhir, ambil ganjil, tidur. Tidur. Masuk, niat i'tikaf sebelum tidur tu mungkin boleh baca Quran, nak tidur tu kan. Relax-relax, baru baca Quran, wirid-wirid, tidur, terus tidur. Bangun esok, sahur. Nanti orang kata, rugi pula kalau tidur tak bangun. Bangun lah. Kalau nak tidur terus pun, silakan. Jadi kalau katalah malam itu, malam Al-Qadar, esok tu dapat tahu, dengan tanda-tanda, aku dapat. Dapat apa? Dapat. Ya, aku yang i'tikaf semalam. Sebab i'tikaf adalah duduk dalam masjid. Duduk dalam masjid sambil-sambil baca Quran. Dapat 2 kat situ. Sambil baca Quran dan sembahyang. Makin dapat 3, 4, 5, 6, 7. Tapi kita nak 1 je i'tikaf. Cukup lah daripada tidur kat rumah. Tak bangun pun. Tak bangun pun tidur kat rumah. Tak bangun tu maksud tak bangun pun malam-malam. Dan tak dapat apa pun. Tidak dapat tidur aja. Tidur kat masjid, dapat i'tikaf. Dia dapat, dia seolah-olah telah beribadah sepanjang tidurnya. Tu je. Dan kalilah 1000 bulan. Tak nak lagi. Tak tahulah. Lagi bagus 24 jam duduk. Maksudnya penuh. Yang tak sebut tadi 10 hari ataupun 5 hari tadi yang ganjil. Penuh 24 jam duduk. Keluar untuk makan, buang air, masuk balik. Buatlah kalau malas baca Quran dengan apa, duduk saja sekalipun. Duduk termenung sekalipun, duduk termenung. Sekalipun. Kata nak malam Al-Qadar. Kalau betul-betul nak, memang dapat. Memang boleh dapat. Tak ada alasan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Orang yang menghayati Lailatul Qadar, dia ampuni Allah Ta'ala dosanya yang lebih dahulu. Dosa yang lepas akan diampunkan. Orang yang menghayati, ataupun mudah orang sekarang cakap, dapatlah. Dapat malam Al-Qadar, dapat Lailatul Qadar. Orang sekarang cakap, dapat Lailatul Qadar. Dalam kitab dia menghayati Lailatul Qadar. Maksudnya, dapatlah beribadah pada malam itu. Allah ampunkan dosanya yang lepas. Setinggi-tinggi martabat menghayati bulan Ramadan ialah dengan beribadat sepanjang bulan Ramadan. Ini martabat ni tinggi-tingginya ni. Ni jenis martabat tinggi. Sepanjang bulan Ramadan, itu yang terbaik. Dengan sembahyang, baca Quran, doa dan lain-lain. Itu yang terbaik. Kalau boleh buat sepanjang bulan Ramadan. Tapi target kita malam Al-Qadar kerana Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan malam. Kalau mudah kata, ini untuk faham je, pahalanya tak sebegini, pastinya lebih banyak, untuk mudah-mudah je. Kalau kita sedekah RM1 malam tu, ganda jadi 1000. Gitulah. Sebenarnya bukan 1000, Allah balas tak ternilai, untuk faham-faham je, untuk faham dalam kepala. Sembahyang 1 rakaat macam 1000 rakaat. Sebab kita macam tu baru nampak. Kalau beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Tak nampak pun dia punya tu. Kita letaklah angka-angka tadi. Lebih baik daripada 1000 bulan malam tu kalau ibadah. Baca Quran 1 muka macam baca 1000. Satu muka tadi 1000 kali. Kan? Sampai pagi. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Rukun i'tikaf. Dah kita faham kelebihan i'tikaf. Macam mana pula dengan rukun? Macam mana pula dengan rukun i'tikaf? Ada 4. Tak sempurna 4 ni, maka tak sah i'tikaf. Yang pertama, niat. Niatlah membezakan adat dan ibadah. Tadi kita masuk maghrib, sebelum maghrib. Kita masuk sebab nak sembahyang maghrib. Lepas tu nak dengar kuliah. Lepas tu nak sembahyang isyak, lepas tu nak balik. Maka kita dapatlah. Dapat apa? Dapat solat maghrib, dapat pahala solat maghrib, dapat pahala kuliah, dapat pahala solat isyak. Dapat pahala i'tikaf tak dapat. Dia mesti niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi masuk-masuk, kawan dia ni nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Lepas tu sama juga dengan kawan dia. Bezanya kawan dia ni niat, dia tak niat. Kawan dia dapat pahala lebih lah, termasuk pahala i'tikaf. Dia tak dapat. Dan kadang-kadang kita masuk masjid, kita lupa nak niat. Kita tak berapa. Itulah, kita tak ambil penting lah bab ni.
Jarang orang sembahyang takbir tak niat. Tak ada. Sampai nak niatnya tu, sampaikan takbir 3-4 kali. Nak bagi tahu niat tu penting. Tapi iktikaf, dia macam tak anggap benda tu penting. Penting. Sebab apa? Dia percuma. Dia free. Kita masuk-masuk tu, niat iktikaf, dah cukup dah. Berjalan aja, free. Sayanglah kalau tak buat. Sayang. Kita masuk masjid setahun, katalah 300 hari. 300 hari. Kita dah datang masjid 30 tahun. Berapa tu? 300 hari 300 hari setahun. Kita selalu datang masuk masjid 300 kali setahun. 10 tahun 3,000 kali. 10 tahun 3,000 kali kan? Setahun 300 kali. 30 tahun. Pahala tadi tu dekat akhirat besar kita tengok. Kawan kita datang sama-sama dengan kita. Tapi kenapa pahala dia lagi banyak? Bezanya sebab dia niat aja. Kita semayang sama dengan dia. Bila kita masuk-masuk niat i'tikaf, kita tengah semayang, pahala i'tikaf jalan. Kita tengah baca Quran, pahala i'tikaf jalan. Tengah dengar kuliah, pahala i'tikaf jalan. Tengah termenung, tengah borak dengan kawan, pahala i'tikaf. Buat apa i'tikaf jalan. Malah tengah tidur pahala i'tikaf jalan. Rugi siapa tak niat. Malah niat i'tikaf ni dalam sembahyang pun boleh. Maksudnya terlupa. Tengah sujud, Allah lupa niat i'tikaf. Niatlah dalam hati lah, jangan sebutkan mula. Dalam sembahyang pun boleh niat i'tikaf. Jangan sekadar masuk aja. Jika sekadar masuk masjid, jangan niat. Jika i'tikaf itu nazar, dia kiaskan nazar pula, nak dihegetkan nazar. Kalau i'tikaf tu nazar, wajib diniatkan fardunya. Seperti katanya, nawaitul i'tikafal mafrud fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Mafrud. Fardu lah tu, fardu. Yang sahaja aku i'tikaf yang difardukan. Tu. Mafrud fi hadzal masjid, dalam masjid ini kerana Allah Taala. Nawaitu fardal i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Lebih kurang sama juga. Sahaja aku mengerjakan fardu i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah Taala. Kalau dia nazar. Nazar ada dua. Hukum nazar ada dua. Dan nazar, ada nazar makruh, ada nazar sunat. Yang ni nazar sunat lah. Nazar hanya boleh dibuat pada perkara yang sunat sahaja. Perkara yang wajib tak boleh nazar, perkara yang makruh tak boleh nazar, lebih-lebih lagi perkara haram tak boleh nazar. Nazar tak sah. Hanya boleh perkara sunat aja. Jika ianya sunat, maka boleh nazar. Solat berjemaah sunat, boleh nazar. Solat maghrib berjemaah kan? Solat maghrib tu wajib. Solat berjemaah tu. Berjemaah tu tak wajib. Maghrib tu yang wajib. Jadi dia nazar nak solat maghrib. Tapi bukan solat maghrib tu yang dia nazar. Jemaah. Berjemaah tu nazar. Boleh? Boleh kan? Tapi jadi wajib dah nazar, jadi wajib. Dia nazar nak solat sunat duha. Boleh lah. Solat sunat. Dia nazar nak sedekah. Boleh. Sebab sunat. Dia nazar nak bayar zakat fitrah. Mana boleh. Zakat fitrah wajib. Dia nazar nak minum arak. Mana boleh. Minum arak haram. Dia nazar nak makan petai dengan jering. Cicah wudu. Boleh tak? Makruh kan? Tak boleh lah. Kalau perkara tu makruh. Kalau perkara tu sunat, baru boleh. Dia nazar nak makan. Sebenarnya bukan makan apa tu. Makan tu je pun dah harus. Jadi tak boleh nazar makan. Ada je orang nazar kan. Pelik sungguh. Kalau gini-gini aku nak makan burger. Gini aku nak makan apa benda. Mana boleh nazar makan? Makan tak apa hukum. Harus. Bukan wajib. Bukan sunat pun. Nazar nak minum. Nazar nak duduk. Nazar nak berdiri. Nazar nak tidur. Nazar nak berjalan. Tu ada kan orang buat nazar nak berjalan. Kalau lah apa-apalah. Dapat kerja ke, lulu periksa ke, pasukan sukan dia menang ke, apa-apalah. Dia nak jalan kaki 20 km. Jalan kaki apa hukum ni? Harus. Tak boleh. Tak sah nazar tu.
Malah sebagai ulama kan kena kafarah. Sebab dia nazar yang macam tu. Nazar botak kepala. Apa hukum? Harus botak kepala, harus, tak sunat pun. Satu je sunat botak kepala. Tengah tahlul, ketika tahlul. Itu je yang sunat. Botak. Wajib potong sikit kan. Sunat botak. Aku nak buat umrah ke nak buat haji nanti, masa tahlul nanti aku nak botak kepala, maka jadi wajib. Jadi wajib botak kepala. Tapi kalaulah dapat kerja ke apa ke, lulu periksa ke, menang pertandingan ke apa ke, aku nak botak kepala. Mana? Benda tu harus, bukan benda tu sunat. Ini pergi botak kepala. Orang dulu selalu ada buat benda tak? Apa botak ni? Bayar nazar. Kita dengar daripada kecil. Bayar nazar benda. Botak tu bukan sunat pun. Botak tu hukumnya harus. Nah, jadi i'tikaf hukum sunat. Sebab tu boleh. Boleh nazar. Cuma bila nazar, dia jadi wajib. Dia jadi wajib. Bila dia jadi, ada satu lagi, nazar korban. Boleh? Nazar korban. Sebab korban tu sunat. Okey, nazar makan daging lembu. Boleh tak? Makan daging lembu? Tak boleh. Sebab makan daging lembu harus. Nazar makan daging lembu korban. Lain. Nazar, aku bernazar, tahun ini aku nak makan daging lembu korban. Boleh. Jadi wajib lah maksudnya. Sebab makan daging lembu korban sunat. Makan daging lembu yang beli dekat pasar harus. Sebab makan daging lembu tu lain, tu beza tu. Sebab tu kita ambil sikit untuk kita makan tu. Sebab dia sunat makan tu. Jadi apa saja yang sunat, bila dia bernazar, jadi wajib. Ini dipanggil nazar. Tapi secara umumnya nazar macam tadi itu, nazar makruh dia panggil. Nazar tu sendiri. Sebab dia macam mana? Jika aku dapat, baru aku nak buat. Kalau tak dapat, tak buat. Macam berkira. Mak dia suruh beli telur untuk goreng untuk dia juga makan. Beli telur kat kedai, upah RM2. Kalau tidak, tak nak. Mak dia upah lah RM2. Bagus tak? Kan tak elok tu. Begitulah. Kalau bagi imbuhan, baru nak buat. Padahal mak dia nak bagi dia makan. Dan mak dia yang sara dia daripada kecil. Itu pun berkira. Itulah perumpamaan tu. Perumpamaan. Allah dah bagi kita macam-macam. Tiba-tiba, kalau nak suruh semayang gini, bagi dulu. Itulah nazar. Boleh, ada dalam syariat. Sebab ada satu lagi, nazar yang bagus. Yang nazar yang sunat. Nazar yang bagus. Iaitu nazar yang dia mewajibkan dirinya sendiri tanpa sebab. Aku nazar nak, macam mana? Contohnya, aku nazar nak korban tahun ni. Aku nazar nak korban. Kenapa? Nazar. Kenapa? Tak ada nazar. Cukup waktunya, dia wajib korban. Wajib. Dan dia tak boleh makan sedikit pun daripada daging korban dia. Dan wajib. Dan apa imbuhan? Tak ada. Tu bagus. Aku nazar esok nak, macam mana? Contohnya aku bernazar esok nak sembahyang duha 8 rakaat. Jadi wajib. Kenapa? Kau nak apa? Nak periksa? Tak ada saja. Tu bagus. Itu yang terbaik. Kalau boleh nazar yang tu lah. Tak letak syarat, tak best. Tak syarat. Jika dia tak syarat, itu disikitlah berkaitan dengan nazar. Dan pada i'tikaf yang sunat, memada dengan niat i'tikaf saja. I'tikaf sunat ni yang biasa-biasa, memada saja aku nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saja aku duduk dalam masjid ni kerana Allah Taala. Tak ada yang mafrud, yang difardukan ke atasku, tak adalah sebab dia tak nazar kan. Maka masjid yang diiktikaf di dalamnya, masjid yang diiktikaf di dalamnya, tiada, maksudnya itu yang pertama ni, yang kedua syaratnya mesti masjid. Kerana apa? Tidak sah i'tikaf pada tempat yang bukan masjid, sekalipun tempat itu disediakan untuk sembahyang. Ini menarik ni, ayat ni cantik, ayat ni. Dia sama, dia sekali dengan i'tikaf ni, dia sekali dengan tahiyatul masjid. Kalau faham i'tikaf, fahamlah tahiyatul masjid. Kalau faham tahiyatul masjid, fahamlah i'tikaf. Tahiyatul masjid hanya boleh buat di masjid. Dia tak boleh buat di surau. Kalau buat di surau namanya tahiyatul surau.
Tattoo surau tak ada, maka tak ada dia surau. Jadi simple gitu aje. Kalau di masjid baru ada. Macam tu juga i'tikaf. I'tikaf mazhab Syafi'i hanya boleh buat di masjid. Walaupun ada mazhab Hanafi tak silap. Bagi orang perempuan mazhab Hanafi dia boleh i'tikaf kat rumah. Kat rumah dia i'tikaf. Tapi hanya perempuan saja. Lelaki tak boleh. Tapi mazhab Syafi'i tidak. Lelaki perempuan kalau nak i'tikaf mesti di masjid. Dia bukan pergi masjid, dia pergi tempat musalla. Hanya boleh masjid. Musalla tu tempat sembahyang. Balasah. Hanya boleh masjid. Janji dianya masjid. Habis dia tu ada sembahyang Jumaat. Bukan sembahyang Jumaat, masjid. Soalan-soalan tu yang timbul. Dia surau tapi boleh sembahyang Jumaat. Boleh tak nak i'tikaf, boleh tak nak tahiyatul masjid? Ya Allah. I'tikaf dengan tahiyatul masjid hanya di masjid. Tapi dia sembahyang Jumaat. Tengok, dia sibuk dengan sembahyang Jumaat ni. Orang cakap masjid, dia suruh sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat tak ada kena-mengena dalam ini cerita. Bila ada solat Jumaat je boleh i'tikaf. Apa kena-mengena dengan solat Jumaat? I'tikaf di masjid. Walaupun tak ada solat Jumaat. Tak ada solat Jumaat pun boleh jadi masjid. Masjid tak syarat solat Jumaat. Solat Jumaat syarat lain. Kita dah bahas habis dah pun. Di kawasan tu ada 40 orang yang bermastautin gitu gini-gini, maka wajib dia buat solat Jumaat. Tak ada kena-mengena pun dengan buat solat, wajib buat di masjid. Tak ada. Wajib buat solat Jumaat. Itu masalah Jumaat. Bukan masalah masjid. Malah dekat Pahang ni pun ada masjid yang tak ada solat Jumaat kan. Saya tahu satu kat Serah tu lah. Apa? Allah lupa dah. Lama tak pergi. Masjid apa? Kat Berserah tu. Masjid Berserah masuk dalam apa? Tok apa? Tok Seni. Tok Seni. Dekat je masjid besar Berserah. Jalan kaki tu. Ada masjid. Tapi tak lewat solat Jumaat lah sebab dah ada yang besar. Tapi dia masjid tak? Masjid. Boleh ke buat i'tikaf? Masjid. Boleh. Tapi tak ada solat Jumaat. Tak ada kena-mengena dengan solat Jumaat. Okey. Sebab soalan tu selalu sangat timbul. Tu sebut 3 kali, tak faham ke tak tahulah. Bila sebut i'tikaf, dia sekali dengan tahiyatul masjid, sekali je. Boleh ke buat tahiyatul masjid? Boleh. Automatik boleh i'tikaf. Boleh ke buat i'tikaf? Boleh. Automatik boleh tahiyatul masjid. Boleh tak buat tahiyatul masjid? Tak boleh. Automatik i'tikaf tak boleh. Begitulah. Okey. Dia yang cantik ni, sekalipun tempat itu disediakan untuk sembahyang. Ini cantik ni ayat ni. Walaupun tempat tu disediakan untuk sembahyang, yang kita namakan dia surau, kita namakan dia balasah, kita namakan dia apa-apalah. Surau kecil yang kat RNR tu kan disediakan untuk sembahyang. Walaupun hanya dia boleh buat di masjid. Soalannya macam mana nak jadi masjid? Senang aja. Nak jadi masjid ikut syarak ada syarat. Syarat pertama, dia ada tanah ataupun dia ada bangunan lah. Kita bangunan nak letak tak kat atas angin, nak atas tanah lah. Dia ada tanah, dia punya. Dan dia wakafkan tanah itu untuk jadi masjid. Dia wakafkan bangunan itu untuk jadi masjid. Dia tak semestinya tanah. Dia jadi satu tempat. Binaan. Kalau tanah pun boleh. Okey, tanah. Aku wakaf tanah ni jadi masjid. Tanah tu jadi masjid. Walaupun tak ada dinding, walaupun tak ada lantai, tak ada atap, tak ada apa. Satu lagi, aku wakafkan tempat ini jadi masjid. Maksudnya bangunan. Maka dia jadi masjid. Kalau dia duduk tingkat 3, maka tingkat 1 dan tingkat 2 bukan masjid. Tingkat 3 sahaja masjid. Tapi dia tak ada tanah. Boleh jadi juga. Maknanya kalau naik tingkat 3 boleh i'tikaf. Maknanya tingkat 1 pun boleh i'tikaf. Tak boleh. Hanya tingkat 3 je yang tuan dia wakafkan untuk jadi masjid. Walaupun tak ada tanah. Dia duduk atas tingkat 3. Sekali duduk pecah. Kena roboh. Ambil tingkat 3 tu jangan bagi pecah. Lantai dia. Lantai dia tu jangan bagi pecah. Angkat, bawa pergi tu, Johor. Letak kat Johor. Boleh i'tikaf kat atas tu. Saja je buat cerita. Lepas tu pula, buat bangunan tingkat ke-50, tingkat ke-51 tu, letak yang tadi tu. Yang kita utuh, kita ambil kat Pahang tu. Jadi kat atas tu masjid. Tapi kalau hancur, habislah. Kalau tanah tak boleh. Tanah kalau dah masjid, masjid sampai kiamat. Sebab mana boleh korek lah. Nak korek macam mana? Nak angkat, tak boleh. Jadi tanah, itulah masjid sampai bila-bila. Kalau wakafkan tanah untuk jadi masjid, terus tak boleh pindah-pindah. Di situ saja. Malah pindah hukumnya haram. Walaupun pindah untuk bagi tempat yang lebih besar sekalipun. Besar ni je, sekangkang kera je dia wakaf untuk masjid. Tahun lepas dia wakaf dah untuk masjid. Allah kecil pula kata Allah. Tak apa, dia ada tanah sana 7 hektar. Nak ganti yang kecil ni dengan 7 hektar, tetap tak boleh. Tak boleh. Dah wakaf, tak boleh wasal.
Faham? Wakaf tu berhenti, wasal tu sambung. Wakaf kan berhenti. Dah wakaf. Maksud wakaf adalah orang boleh panggil wakaf. Pelat. Wakaf. Wakaf ni kalau dalam Quran tu berhenti kan? Wakaf, berhenti. Maksudnya, ni hak aku. Tanah ni aku punya, bangunan ni aku punya. Maka bermula saat ini, aku berhentikan hak aku. Itu wakaf. Habis tu nak bagi siapa ni? Bagi Allah. Istilah itu. Maka kita telah wakaf sebab dah bagi Allah. Dah pindah milik. Dan tak boleh ambil balik. Buruk siku. Mana boleh ambil balik? Walaupun nak tukar yang lebih besar, tak boleh. Tu sikitlah. Ta'rif masjid. Ta'rif masjid adalah bukan jika tempat satu bangunan, satu tempat, satu binaan dilakukan solat berjemaah, dilakukan solat Jumaat, maka dia jadi masjid. Tak ada pun ta'rif itu. Tak ada pun ta'rif. Satu binaan, satu tanah, satu binaan, satu bangunan yang diwakafkan untuk jadi surau, maka automatik jadi masjid. Tak ada. Dia binaan, tanah diwakafkan untuk jadi masjid, maka dia jadi masjid. Tu saja. Selain daripada tu, dia takkan jadi masjid. Simple aja. Mazhab lain ya, mazhab Hanafi ya. Janji tempat tu untuk semayang je, terus jadi masjid. Memang simple mazhab Hanafi. Malah dalam rumah dia pun boleh. Dia buat rumah 5 bilik, bilik yang kelima dia kata dia nak wakaf buat masjid. Jadi masjid. Hari-hari dia tahiyyat masjid dalam tu. Hari-hari dia boleh iktikaf dalam tu. Dan perempuan haid tak boleh masuk dalam tu. Semualah hukum-hukum. Ada najis wajib cuci dengan segera. Walaupun bilik dia. Mazhab Hanafi mudah kan? Tapi kita kat Malaysia ada tambah satu lagi syarat. Syarat kena daftar kan? Terus tambah syarat. Masjid Jami'. Masjid Jami' ni apa maksud ni? Masjid tak semestinya ada sembahyang Jumaat. Tak semesti. Jika ada sembahyang Jumaat, masjid tu nama Masjid Jami'. Jika tak ada sembahyang Jumaat, nama masjid tu masjid biasa. Jadi masjid kadang-kadang sembahyang Jumaat, kadang-kadang tak sembahyang Jumaat. Okay? Masjid Jami', masjid yang ada sembahyang Jumaat lebih utama daripada masjid tidak Jami'. Yang tak ada sembahyang Jumaat. Tapi masjid lebih utama, lebih afdal, lebih besar pahala. Kenapa lebih besar? Supaya tidak payah keluar lagi hendak sembahyang Jumaat. Itu maksud iktikaf ni, duduk dalam masjid sampai kan kalau boleh tak payah keluar, terus sembahyang Jumaat dekat situ. Keluar yang benda-benda tadi itulah. Nak buang air, nak ambil wuduk, nak makan, perkara tu je keluar. Kita bayang iktikaf apa? Sambil-sambil duduk sembahyang iktikaf. Itu tak real. Iktikaf juga. Itu bukan real lagi yang iktikaf tu. Sambil-sambil duduk, masuk pukul 7 tadi ni yang iktikaf, keluar pukul 9, habis yang iktikaf. 2 jam. Itu memang betul lah iktikaf. Dapat, tapi tak real. Real punya iktikaf, masuk-masuk, aku iktikaf. Duduk. Boleh? Sejam. Tak payah sejam. 20 minit. Ginilah. 40 minit. Kan? Tak boleh lah. Tak payah lama. Dalam rasanya dalam 10-15 minit. Mula cari. Tahu-tahu 3 jam. Aku iktikaf 3 jam. Iktikaf betul. Realnya iktikaf. Tak kisahlah buat apa, pahala iktikaf tu tak dapat. Yang realnya iktikaf, duduk semata-mata dalam masjid kerana Allah aku dalam masjid ni. Nampak je. Duduk saja. Takkan tak boleh buat. Duduk saja. Semayang. Kenapa tak buat 20? Penat. Okey, boleh terima alasan. Tarawih. Kenapa tak buat 20? Penat. Buat 8. Boleh terima. Kenapa tak duduk saja? Apa nak cakap apa? Penat. Duduk saja yang tak boleh. Nak alasan apa? Nak bagi alasan apa? Yang ketiga, syarat ketiga, berhenti dalam masjid itu. Dia mesti berhenti. Bila sebut berhenti, lebih daripada kadar tama'aninah sekalipun. Mudah kata, berhenti 2 saat ke atas. Iktikaf 2 saat, boleh. Masuk. 1, 2, macam cerita apa, piramid tu. Yang keturunan ayam Belanda, keturunan itik serati tu. Kau diam-diam. 1, 2, 3. Dia kira 4, 5 tu. Waktu dia keluar balik. Tak boleh kahwin dengan Puspawangi. Kita lain-lain keturunan tu kan. Kira 1, duduk ni. Duduk, tak jangan bergerak, masuk dalam masjid, niat iktikaf. 1, 2, 3, 4, 5. Keluar, dapat dah pahala iktikaf. 5 saat lah. Cukup, dapat. Jadi maknanya, minimum untuk iktikaf, dia mesti berhenti. Walaupun kadar tama'aninah. Saya letak 2 saat. Dah dapat dah. Minimum.
Takkan 2 saat kot. 20 saat. 20 saat sikit. 20 minit. 2 jam. Mula tarik muka. Oh, 2 jam mudah tu. 2 jam. 20 jam. Berapa jam? 20 hari. Masa bulan Ramadan nanti. Jangan keluar-keluar. Keluar. Isteri mari hantar. Anak-anak mari hantar nasi. Ini macam kalau boleh buat mari hantar nasi tu bukan tengah hari. Tengah hari Ramadan. Sahur dengan buka. Oh, duduk saja, duduk. Cubalah buat. Duduk saja. Pahala ni. Okey. Sekalipun tidak tetap anggotanya. Masih dia berhenti 2 saat tu, tangan duk gerak ni. Tapi kaki duk berhenti. Duduk tapi tangan duk bergerak. Walaupun anggota dia bergerak sekalipun, janji dia diam 2 saat. Diam tu bukan anggota. Anggota tangan kaki. Kepala. Dia duduk ataupun dia duduk diam, lepas tu dia gerak. Walaupun begitu. Dia bukan mesti, okey, aku nak iktikaf kejap. Okey dah. Tak perlu. Janji duduk diam. Walaupun anggota tu bergerak-gerak. Mudahnya nak iktikaf. Dan keadaan merayau dalam masjid sekalipun, tak tahu nak buat apa lah merayau. Aku nak buat apa ni, tahulah. Pusing. Sekalipun dapat balik iktikaf. Tak boleh buat lagi. Tak tahu lah nak cakap apa. Orang, baru nak masuk orang. Yang keempat, dah nak habis dah ni. Sikit lagi. Kita azan dulu, kita habiskan yang keempat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha La haula wala quwwata illa billah. La haula. Allah. La ilaha. Sambung lagi yang keempat. Yang keempat, ni syarat yang terakhir ya. Yang keempat, yang terakhir, yang last. Orang yang beriktikaf itu Islam. Oh ya. Yeah. Orang kafir tak boleh. Orang kafir tak sah.
Berakal. Berakal, dia mesti berakal. Suci daripada hadas besar. Dia mesti suci daripada hadas besar. Dari itu tidak sah iktikaf kanak-kanak. Kanak-kanak tak sah iktikaf. Sebab kanak-kanak yang tak berakal lagi lah. Maksudnya tidak memayus lagi. Orang gila dan haid nifas malah haid nifas mana boleh masuk masjid. Nak iktikaf apa? Masuk masjid pun tak boleh. Dan berjunub. Berjunub pun tak boleh juga. Dan junub tadi akan membatalkan iktikaf. Junub akan, apa yang perkara yang membatalkan iktikaf? Dia keluar bukan sebab yang keperluan lah. Saja keluar balik rumah. Kenapa saja je? Putus iktikaf. Bukan batal tu bukan maksud tak dapat pahala. Habislah iktikaf dia, terputuslah. Tu maksudnya batal tu. Terputus dah, cukup habislah, habis cerita dah iktikaf dia. Dia keluar nak pergi kedai, batal lah. Batal tu maksud putuslah iktikaf dia. Dia berjunub. Kalau berjunub di luar, masa keluar tu dah batal dah. Ataupun dah terputus iktikaf. Maksudnya berjunub dalam masjid. Jangan bayang-bayang tu gelak. Tu yang dia gelak tu, dia bayang pelik-pelik. Saya bayang pelik-pelik. Dia berjunub. Tak tahulah mungkin tidur mimpi ke mana tahu. Takkan dia buat kerja terkutuk dalam masjid kot. Berjunub dalam masjid, maka batal iktikaf. Ataupun terputus iktikaf. Dan dia wajib keluar dengan segera lah. Sebab dia berjunub kan, mana boleh duduk dalam masjid. Okay. Jika seseorang bernazar iktikaf sebulan berturut-turut, nazar lagi, dikiyahkan nazar. Sebulan berturut-turut. Jika begini, contoh yang dia nazar. Jika aku dapat apa-apa ni yang dia nak, aku bernazar nak iktikaf 30 hari atau sebulan berturut-turut. Niscaya kenalah dia duduk dalam masjid itu. Kenalah dia duduk dalam masjid tu. Duduklah macam mana yang dia nazar selama sebulan. Tak boleh keluar melainkan kerana hajat kemanusiaan. Sebut macam tadi lah. Hajat kemanusiaan tu tak memutuskan iktikaf. Kalaulah dengan dia pergi buang air putus iktikaf, batal iktikaf, macam mana kalau dia nazar sebulan? Takkan nak kencing dalam masjid haram. Macam mana nak buat? Sebab tu kata keluar tadi tidak memutuskan iktikaf. Tapi yang penting-penting lah, ataupun ayat dipanggil, istilah yang dipanggil hal-hal hajat-hajat kemanusiaan. Seperti buang air besar, buang air kecil, makan minum, mengambil air sembahyang. Apa lagi tu je lah. Atau tukar baju. Baju dah kotor, baju berkena najis, tukar baju. Mandi, tambah lagi mandi. Itu semua kemanusiaan. Maka boleh keluar. Kita kata keluar, dia tak keluar masjid, dia pergi masjid, dia pergi ke toilet masjid je. Sebenarnya toilet masjid tu bukan masjid. Dia mandi dekat tempat mandi masjid, kat kolah masjid. Kolah masjid tu bukan masjid. Mana boleh buat kolah masjid dalam masjid, hukumnya haram. Mana boleh buat toilet dalam masjid, haram. Mana boleh. Habis tu kolah masjid, itu nama Melayu je kita panggil kolah masjid. Itu bukan masjid dah. Sebab apa? Mana boleh masjid, ludah dalam masjid boleh tak? Tak boleh. Kalau ada kolah tu, ia adalah masjid. Masa ambil air tu ada ludah-ludah. Masa ambil uduk, kalau kata kolah itu masjid, adalah duk ludah-ludah dekat masa nak komo apa jatuh kan, ludah-ludah dekat tepi kolah tu. Maka haramlah hukumnya. Sebab tu kolah tu bukan masjid. Toilet bukan masjid. Toilet tak boleh buat dalam masjid. Tapi orang Melayu panggil masjid juga. Nak pergi mana? Nak kecing. Pergi mana? Masjid Dia pergi masjid nak kecing geng-geng kecing masjid. Oh, kalau perjalanan jauh apa semua kan,
Kalau nak buai kecil, nak kecing, nak cari apa? Cari masjid lah. Tapi bila bunyi azan tak berhenti. Tak ada. Sembahyang di mana-mana boleh. Oh, macam tu pula. Betul lah sembahyang di mana-mana boleh. Kecing pun di mana-mana boleh. Asal pergi masjid. Itulah kita. Kita letak masjid ni untuk kencing aja. Tapi sekarang punya fenomena, tak apalah, mari kecing pun mari kecing lah. Janji masuk. Itu fenomena sekarang. Tapi asalnya teruklah perangai gitu. Tapi akhir zaman ni tak apalah. Kalau boleh buat toilet untuk orang luar mari, kencing saja lepas tu balik pun tak apa. Boleh. Supaya kurang-kurang dia masuk juga, tengok juga kubah ke apa, mudah-mudahan satu hari nanti lekat masuk. Tu sekarang punya cara. Dulu punya cara tak gitu. Itu satu perkara yang tidak beradab. Perkara iaitu singgah masjid hanya buat perkara-perkara kencing berak saja, tak elok sangat. Datang masjid kerana ada buka puasa. Jadi dia makan buka puasa betul belah. Sembahyang maghrib pun tak. Dulu itu satu perkara yang sangat salah dan tidak beradab. Tapi sekarang tak boleh dah. Zaman ni, zaman Dajjal sekarang ni, tak boleh dah. Tak apalah, mari makan balik pun tak apa. Janji mari. Sebab nak suruh orang mari pun tak boleh. Nak suruh orang mari makan pun orang tak nak. Marilah makan, ada makan mari pun tak mau. Marilah budak-budak dapat duit kan nak bagi, pun berapa kerat je datang. Yang datang tu yang ayah dia selalu datang bawa anak. Kita tak mau yang itu. Kita nak tarik anak yang lain. Yang bapak dia tak datang. Tapi last sekali budak-budak yang datang nak ambil duit RM1, RM5 ni budak mana? Yang mak ayah dia selalu ada maghrib ni. Tak jadi, tak sampai. Tak sampai. Yang kita nak budak-budak yang mak ayahnya tak pernah datang. Jadi kita tarik mak ayahnya, lebih-lebih lagi ayah lah, tarik melalui anak. Tapi itulah, nak bagi duit pun tak mari. Jadi sekarang ni kita tak boleh dah nak keras-keras sangat. Tak apalah, mari makan je buka puasa, lepas tu balik tak sembahyang pun tak apa. Terpaksa. Daripada tak mari langsung, tak pernah kenal pun tangga masjid, kurang-kurang kenal juga, mari makan. Cuba buat makan, mesti ramai kan? Tak apalah, makanlah. Buatlah setahun sekali, Syawal tu kan, buatlah. Tak apalah, mari. Lepas tu, orang duk cakap belakang, tu mari tak makan tu, sebab ada sate, ada lemang. Lepas tu tak mari dah. Tak apa. Zaman sekarang tak boleh kata gitu dah. Dia mari untuk setahun sekali pun mujur dah. Sebab ada orang tak kenal masjid sampai mati. Dah, orang kata akhir zaman kita tak boleh keras-keras sangat dah. Tak boleh keras-keras. Jadi sudah adabnya apa benda lah. Saya pernah kena marah dulu dengan ayah arwah. Kita tak pergi di masjid tu untuk sembahyang apa tidak. Kita pergi surau. Masjid jauh sikit. Sebab kemudian pada sekali tu entah macam mana pergi masjid tu untuk buka puasa. Dia tak bagi makan. Ini untuk orang yang memang regular customer di masjid ni. Mari tiba-tiba mari nak makan. Waktu 80-an lah. 85 ke 86, 87 macam tu lah. Lupa lah. 80-an. Tak bagi mana boleh makan. Haram terus jatuh haram. Sebab dibuat untuk orang yang datang sembahyang maghrib, lepas tu tunggu, lepas tu sembahyang isyak, lepas tu tarawih. Ini pergi-pergi makan, sembahyang maghrib balik. Mana boleh? Itu dulu. Sekarang tak. Sekarang boleh. Buat aja. Nak tarik orang datang aja. Sebab ramai orang hilang sekarang ni. Orang hilang. Kena report polis rasanya. Tak jumpa. Lebih baik hilang selipar kat masjid. Daripada selipar dia tak pernah jejak ke masjid. Lebih baik. Mari hilang selipar. Mari hilang selipar. Tak apa. Kurang-kurang selipar dia pernah jejak masjid. Ada orang tak ada juga selipar dia. Tapi tak ada sebab apa? Langsung tak pernah jejak masjid. Sekarang ni tak sama macam dulu. Tak boleh kerah-kerah dah sekarang. Tak boleh. Nak buat macam mana? Itulah fenomena yang berlaku sekarang. Jadi itu je, mengambil air semayang semua tak ada masalah. Untuk keluar tak putus. Ataupun tak putus, intikaf tu tak putus. Dan jika tiada niat berturut-turut, kalau dia bernazar nak intikaf. Jika begini, aku bernazar untuk intikaf. Tak ada cakap aku bernazar intikaf. Aku bernazar intikaf 30 hari. Maka dia boleh 30 hari, sehari. Lepas tu 2-3 bulan lagi sehari, tak ada masalah. Sebab tadi dia kata berturut-turut. Yang ni dia kata pula 30 hari, tak cakap berturut-turut. Maka sehari-sehari kena buat. Ataupun dia kata
apa ni? Jika tiada niat berturut-turut, bolehlah ia keluar ke mana asalkan ia berada di dalam masjid sekalipun asalkan dia i'tikaf dalam masjid sekalipun satu ketika tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Oh gitu. Aku kalau dapat kerja sembahyang, aku bernazar nak i'tikaf 30 hari. Maka dia 30 hari tu dia tak perlu sehari penuh. Dia pergi duduk, aku i'tikaf kerana Allah Taala, mafrud kena sebut. Aku i'tikaf yang diwajibkan ke atasku sebab nazar kan wajib kerana Allah Taala. 1 2 3 keluar. Esok masuk lagi. 1 2 3 keluar. Boleh. Sebab dia tak kata berturut-turut. Dia kata 30 hari. 30 hari itu tak semestinya penuh. Tak semestinya penuh, maka boleh dia kata gitu. Batal i'tikaf yang dinazarkan dengan sebab bersetubuh. Tiba-tiba tubuh macam mana pula? Dalam masjid. Kalau dia keluar dah putus dah. Dalam masjid ni. Ni masalah lah. Mungkin tak berlaku. Masalah. Duduk dalam masjid lama sangat, isteri dia mari, dia bersetubuh dalam masjid. Bab haram bersetubuh dalam masjid tu cerita lain. Kenapa dia duduk dalam masjid tak keluar-keluar? Dia nazar 30 hari berturut-turut. Kemudian isteri datang ke apa, bersetubuh, maka berdosa kat situ. Selain daripada berdosa, dalam masa yang sama, dah hari yang ke-18 tadi, putus. Jadi kena mula daripada awal balik. Ni masalah je ni. Batal putuslah masanya dan dinazarkan yang demikian kenalah melalui semula, kena buat daripada awal balik. Tidak batal bercumbu-cumbu sekalipun ada syahwat selagi tidak keluar mani. Tapi sama juga, bercumbu-cumbu dalam masjid hukumnya haram. Itu masalah lain. Dia nak cerita masalah i'tikaf je. Habis. Selama beriktikaf di dalam masjid itu, selain daripada sembahyang, membaca Quran dan doa, elok mengajar agama, menulis buku-buku agama, berpuasa. Bolehlah tambah-tambah, dia kata. Janganlah duduk saja. Tapi kalau duduk saja pun dapat dah. Kalau tidur pun tak ada masalah. Tapi nak tambah-tambah lagi, buatlah sembahyang, baca Quran dan sebagainya. Wallahu a'lam. Habis bab i'tikaf. Tangguh dulu. Tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.